Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulil amin wa alihi wa sahbihi wa man nasarahu wa taba'ahu wa alahu ila yaumiddin. Amma ba'd. Kita mulakan kelas pengajian Al-Quran, asas pengajian Al-Quran pada petang ini, episod yang keempat, hari Khamis 3 Disember hari ini. Kita teruskan lagi dengan episod keempat ini dengan tajuk apa ni? Makhraj huruf. Jadi sebelum kita teruskan, kita mengambil barakah daripada bacaan Al-Fatihah Ummul Quran sebagai permulaan kelas kita. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Okey, dan kita harap pada semua para penonton, selamat datang, selamat menonton. Mudah-mudahan dengan masa yang diberikan ini akan menambah keberkatan dalam hidup kita dengan pengisian ilmu, pengisian perkara yang berfaedah, dan keberkatan juga buat ahli keluarga tuan-tuan semua seisi rumah, dan keberkatan pada masa, keberkatan pada ilmu, keberkatan pada kehidupan, kesihatan, dan sudah pastinya kita mengharapkan redha Allah Subhanahu wa taala, kerana setiap Allah beri, pasti Allah nak tengok hasil apa yang dia beri. Dia berikan kita kesihatan, dia berikan kita masa, dia berikan kita tenaga, harta benda, rezeki dan sebagainya. Allah pemberian tersebut supaya Allah tengok hasil yang kita gunakan daripada pemberiannya. Sama ada hasil itu menjurus kepada keredaannya maupun hasil tersebut terjurus kepada perkara yang tidak bermanfaat untuk akhirat kita. Alhamdulillah, syukur pada Allah Ta'ala, kita dapat bertemu pada petang ini. Mudah-mudahan hasil pemberian Allah, iaitu masa, kesihatan, rezeki, dan juga kemampuan, segala-gala yang diberikan oleh Allah Ta'ala itu, hasilnya kita gunakan untuk keredaan Allah. Mudah-mudahan akan menambah keberkatan lagi buat isi keluarga tuan-tuan, puan-puan, anak-anak, jiran-jiran dan juga sahabat handai kita, insya-Allah. Dan kita harap dapatlah kongsi, share, panjang-panjangkan. Mudah-mudahan sahabat-sahabat kita dapat menjenguk, walaupun seketika, walaupun sekejap, mereka dapat juga manfaat yang sedikit, insya-Allah. Dan kita akan teruskan pengajian kita hari ini berkaitan dengan tajuk apa ni? Makhraj huruf. Makhraj salah satu unsur yang penting dalam pembentukan bacaan Al-Quran yang tepat. Kalau boleh saya bahagikanlah kepada 3 cabang ilmu dalam nak betulkan bacaan Al-Quran ni. Yang pertama, tajuk kita hari ni apa dia? Makhraj huruf. Yang kedua, sifat huruf. Sifat huruf. Dan yang ketiga adalah tajwid ataupun hukum hakam bacaan. Hukum hakam bacaan. 3 unsur ni sangat penting. Okey, kalau kita nak ambil pula, Ustaz, 3 yang penting ni, mana yang lebih utama daripada 3 yang penting ni? Bagi saya menganggap benda yang paling patut diutamakan daripada yang lain-lain adalah tajuk kita hari ini, makhraj huruf. Ini sangat penting.
Kerana makhraj ni penentu tepat tak tepat huruf. Okey, mungkin ada orang tanya, makhraj tu apa Ustaz? Kan, makhraj ni bukan bahasa Melayu, bahasa Arab. Makhraj, kalau kita tulis Arabnya macam ni lah, mim kha ra jim. Makhraj, jim di titik bawah ni. Makhraj huruf. Makhraj daripada perkataan kharaja. Kharaja keluar. Kharaja keluar. Makhraj isim makannya. Itu istilah nahu dalam Arab lah. Isim makan ataupun dalam ilmu saraf dia sebut dengan makhraj, iaitu tempat keluar, tempat lahir, tempat keluar huruf. Makhraj tempat keluar huruf. Itu mana dia? Jadi tempat keluar huruf ni nak ambil yang macam mana? Penting ya. Kerana bila salah tempat keluar huruf, maka salahlah sebutan. Bila salah sebutan, berarti salahlah huruf. Salah sebut, salahlah huruf. Kalau salah huruf, tertukar huruf, maka salah bacaan, salah makna, salah Quran. Semua bawa pada salah. Puncanya makhraj salah. Makhraj salah bawa kepada huruf yang salah, sebutan huruf yang salah. Sebutan huruf salah membawa makna Al-Quran yang salah. Bacaan Al-Quran pun salah. Jadi sebab tu sangat penting makhraj huruf. Dan semalam kita sebut tentang kesalahan dalam Al-Quran ada dua ya. Kesalahan dalam Al-Quran ada dua. Ni saya ulang lagi lah, salah ataupun kita sebut lahan. Lahan, istilah tadi ada dua. Jali, jelas, makna Melayu kita jelas, ataupun besar, ikutlah istilah. Itu khafi, apa ni, tersembunyi. Okey, ataupun kecil. Bagi istilah, ada orang sebut lahan besar, salah besar, salah kecil, salah jelas, salah tersembunyi. Okey. Jadi makhraj, bila salah makhraj, dia terus bawa kepada kesalahan yang jelas, kesalahan yang besar, kesalahan jali. Lahan jali, salah makhraj, salah jali, salah kesalahan yang jelas. Okey. Sebab tu makhraj ni sangat penting ya. Okey, sebelum kita teruskan beberapa bahagian makhraj secara umum, kita harap tuan-tuan, puan-puan, adik-adik pelajar mungkin, anak-anak di rumah yang menyaksikan Facebook kita live melalui dua saluran siaran, FB online, saluran FB Habib Najmuddin Osman Al-Khiri, yang ni, ataupun saluran FB Ustaz Haji Azian Man. Jadi boleh kongsi ya, share saluran tersebut untuk dipanjang-panjangkan kepada sahabat-sahabat kita, kenalan-kenalan kita ya. Kita manfaatkan usaha yang sedikit tapi manfaatnya besar. Bayangkan sekali petik, share, tapi faedahnya sampai kiamat. Sebab siaran ni akan berkekalan dalam Facebook kita, dan mungkin ada orang setelah 5 tahun dia rujuk balik, dapat faedah untuk dia. Ataupun setelah beberapa tahun dia rujuk balik, dapat faedah lagi. Tak rugi pun kita nak tekan butang share. Mudah-mudahan akan manfaat untuk diri tuan-tuan dan saya juga, dan kita semua yang mengharapkan redha Allah Subhanahu Wa Taala. Okey, kita tengok di sini. Boleh kita teruskan ya. Makhraj huruf secara umumnya ada 5 makhraj. Kita tak nak yang detail tu, cerita lain. Detail tu boleh jadi belas-belas pecahan dia. Tapi secara umum, secara besar, pembahagian yang besarnya adalah 5 ya. Apa
Apa dia yang pertama? Ni yang pertama. Al-halqu. Baca macam mana? Halqu. Halqu ni makna apa? Kita dah tulis sini. Kerengkung. Kerengkung ni kan? Dan kerengkung ni panjang. Nanti kita akan detailkan di mana. Okey, pecahannya. Okey. Al-halqu maknanya kerengkung. Dan huruf, kalau orang bab makhraj dia kata huruf ni huruf halqa. Ini huruf halqum. Melayu sebut halqum pula, kan? Halqum, kerengkung, halqu. Itulah huruf kerengkung. Maksudnya makhrajnya di situ. Kalau kita salah makhraj, salah huruf. Contoh huruf ain. Salah satu dah huruf kerengkung. Ain. Ini tempat kerengkung. Tapi kita sebut salah di rongga. Rabbil alamin. Ain alamin. Tapi kita sebut Rabbil alamin. Alamin. Dah salah makhraj tu. Dah salah tukar huruf, ya. Okey, nanti kita tengok apa hurufnya. Yang kedua, lisan. Melayu pun guna lisan juga. Apa makna lisan? Lidah. Lidah pula kan ada pembahagiannya, ujung, pangkal, tepi, tengah, kan? Pecahan ni. Tapi yang kedua makhraj adalah lisan, lidah. Lisan. Melayu pun menggunakan bahasa Arab lisan juga. Yang ketiga syafatain. Syafatain. Kurang jelas kat tulisan saya ni, kan? Shin fa ta ya nun. Syafatain. Apa makna syafatain? Syafatain maknanya bibir mulut ni. Yang atas bawah ni bibir mulut. Okey? Bibir mulut ada huruf-hurufnya nanti. Yang keempat al-jauf. Jauf. Jauf ni rongga mulut kita. Rongga mulut. Jauf maknanya rongga mulut. Dan yang kelima khayshum. Khayshum tu istilah Arab, iaitu rongga hidung. Rongga hidung. Rongga hidung, iaitu nanti kita akan bincang hal berkaitan dengannya. Okey. Kalau ada soalan, sila type soalan di ruang komen tersebut agar soalan tu boleh sampai kepada saya, ya. Okey. Saya bagi ruang sekejap. Mungkin tuan-tuan yang ada soalan, belum sampai soalannya, kan? Okey. Okey, sekejap saya nak okey. Kita tengok huruf-huruf halqa. Halqum ataupun kerengkung. Huruf-huruf halaq ataupun kerengkung. Saya kena padam, ambil ruang sikitlah. Huruf kerengkung. Kita padam ni, ya. Okey, kerengkung kita bahagi kepada, bagi dia kering sikit. Kering nanti baru boleh tulis. Okey, pembahagian detail bab kerengkung ni ada 3. Kan kerengkung kita ni panjang. Berapa inci? Lebih kurang 3 inci, kan? Kerengkung kita ni lebih kurang lah. Ada orang yang tengkuk panjang lagi lah. Alhamdulillah, panjang pendek pun tetap kita kena bahagikan kepada 3 bahagian. Bab kerengkung ni 3 bahagian halaq.
3 bahagian. Okey. Apa dia yang pertama kita sebut sebagai pangkal kerengkung. Kita ambil yang ni dulu, hujung kerengkung, hujung. Betul. Yang kedua, tengah. Dan yang ketiga, pangkal. Okey. Kalau saya boleh lukis sikit kan, macam mana tak pandai lukis kan? Contoh mulut, dagu, kerengkung kan? Macam tu kan tuan? Ini gigi-gigi lah. Tak pandai, minta maaf lah. Ni janggut orang ni. Jadi kerengkung ni bahagian ni kita bagi pada 3 bahagian kerengkung. Yang ni kita sebut hujung. Hujung di sini, H, hujung. Yang ni kita lalui. Ini bahagian tengah. Dan ini yang paling bawah kita sebut pangkal, P. Kan? 3 bahagian kerengkung ni yang memanjang ni. Ni atas sebelah dagu, mulut kita. Ni dada ke bawah, hujung, tengah, bawahnya pangkal. Tu 3 bahagian makhraj. 3 bahagian makhraj huruf, ya. Okey, daripada 3 pangkal ni ada berapa huruf untuk halqum kerengkung? Huruf kerengkung terjumlah 6 huruf. Kita ambil color dia pula, banyak color ni. Ada 6 huruf. Jumlah semuanya. Okey, pangkal ada berapa huruf? Kita ambil hujung dulu. Hujung yang paling ni, ruang paling atas ni adalah huruf kha dan ghain. 2 tempat kalau kita selalunya kita nak cerita orang kalau nak ludah tu bunyi kat mana. Maaf ni benda tak elok lah kan nak buat contoh, tapi sesuai untuk makhraj huruf ni. Tempat kita bunyi kh tu selalu orang nak ludah dia akan kh kan. Itulah tempat lahirnya makhraj bagi 2 huruf tu, ghain dan kha. Itu kha, ghain dan kha. Apa contoh huruf ghain? Contoh dalam Fatihah. Ghai, gha kat bunyi gha, kan? Kha ghairil maghu. Tu tempat makhraj bagi ghain. Ghain, huruf ghain. Kha pula. Tadi kita sebut makhraj. Makhraj tu ni kha ni kan. Ni. Huruf kha. Kena ada geser. Dia ada macam geser tu. Kha, kan. Makhraja. Kalau orang yang pedih kerengkung, sakit kerengkung, dia susah lah nak buat huruf kha ni sebab dia ada geser. Bila pedih, bila kita nak geser dengan suara lagi, sakit lah kan. Okey, 2 huruf dah. Hujung maksudnya yang paling atas 2 huruf, ghain dan kha. Dan lagi tengah. Ni yang tengah ni ada 2 huruf juga. Huruf ha, tulisan saya ni. Dan ain. Boleh nampak ni ha pedas kita sebut. Ha pedas. Ni bawah sikit. Betul-betul kalau orang lelaki, kalau lelaki dia ada biji halqum tu kan. Biji halqum di situlah paling tepatnya keluarnya huruf 2 ni.
ain dan ha. Kalau tuan nak latih kan, sendiri punya cekik tempat kena cekik terkeluar suara ain. Itulah makhraj yang betul untuk huruf tu, ain dan ha. Nampak kan tulisan kan? Okey. Ain dan ha. Rabbil alamin. Al-haq, alhamdu, ar-rahman. Tu tempat makhraj bagi tengah kerengkung, ya. Lagi pangkal kerengkung ada dua juga. Pangkal ni hamzah, ni huruf hamzah dan ha simpul. Ha simpul. Dua huruf. Okey, tuan. Yang pangkal ni bawah ni kita kena buka rongga yang atas semua, jangan sempit-sempit kan. Al, i, u, a, i, u. Kan? Itu ha. Kan? Hamzah. Ha. Huruf ha tu, simpul tu. Okey? Jadi jumlah ada apa ni? Dua, semuanya 6 huruf. Ada 6 huruf. Ada 6 huruf. 6 huruf ni lah huruf halaq. 6 huruf ni huruf kerengkung. 6 huruf ni lah kalau kita belajar tajwid dengung tak dengung, nanti kita jumpa nun mati. Hukum nun mati tanwin salah satu namanya izhar. Kan? Izhar. Salah satu nama hukum izhar. Semua huruf izhar ada 6. Semua huruf izhar tu lah huruf kerengkung. Ni 6 ni. Bawahnya hamzah dan ha, ain, ha, ghain dan kha. Inilah huruf izhar, inilah huruf halq, kerengkung. Okey, tuan. Faham satu tu Okey. Bab lidah ni banyak cabang dia. Okey. Lidah banyak cabangnya. Kita ambil yang syafah tu, syafatain. Okey. Okey, yang ni saya padam Nabi padam. Padam Tuan-tuan dah cetik. Ada 6 huruf. Huruf kerengkung tadi ada 6 huruf. Okey, kita tulis simpulkan 6 tu. Bagi kering sikit. Okey, ada soalan tuan-tuan tentang huruf kerengkung? Kita rasa kalau belum ada soalan ya. Saya rasa kalaulah mungkin siaran ni kita dah tamat, maksudnya live ni kita tamat, nak soal lagi tolong tulis di komen-komen supaya kita boleh semak nanti. Minggu depan saya akan jumpa. Mungkin ada soalan yang minggu ni punya, kita akan inilah teruskan jawab soalan ni. Okey. Jadi saya rasa sekadar itu untuk kita hari ini, sebab nak detailkan lagi nanti lisan ni terlalu perbincangan yang banyak cabang dia. Okey, saya tulis dulu 6 huruf tadi apa dia? Kita mula dari sinilah. Hamzah dan ha. Ni yang pangkal. Lepas tu ain dan ha pedas. Yang tengah. Lepas tu yang hujung tadi apa dia? Ghain dan kha. Semua ni 6 huruf. Yang ni pangkal. Okey. Yang ni tengah. Yang ni hujung. Okey. Ada soalan? Okey, saya rasa cukup madai kita hari ini ya.
Untuk hari ni kita belajar makhraj huruf. Ada 5 cabang, 5 tempat, 5 anggota makhraj huruf. Apa dia 5-nya? Yang pertama al-halaq, iaitu kerengkung. Kita dah jumpa hurufnya, terbagi pada 3, ujung, tengah, pangkal. Yang ujung ada 2 huruf, ain, ghain dan kha. Yang tengah ain dan ha, pangkal hamzah a, iaitu huruf a, i, u dan huruf ha, ya. Itu yang kedua lisan, lidah. Yang ketiga syafatain, bibir. Al-jawf, yang keempat rongga, kawasan rongga. Dan khayshum, dengung. Nanti kita akan bincang hal khayshum. Okey, ada soalan satu. Apa hukum kalau seseorang itu tak boleh nak menguasai makhraj? Okey, kalau memang bila salah makhraj, tak menguasai, kita faham dengan salah lah, sebutan makhraj yang salah. Bila salah, berarti salah huruf kita sebut tadi. Kalau itu disengajakan, maka berdosa besar. Ya, kalau sengaja. Kalau tak disengajakan, maka kesalahan dimaafkan. Kesalahan tu dimaafkan. Termasuk sengaja. Apa dia sengaja? Dia tak nak belajar. Dia tak pernah nak pergi betulkan. Dia rasa dengar kaset, dengar MP3, dengar rakaman-rakaman ni, tiru-tiru baca dah cukup dah. Sedangkan dia tidak bertemu ataupun nak mentashihkan sebutan dia betul makhraj ataupun tidak. Jadi kalau dia biarkan dalam keadaan demikian, dianggap sengaja lah tu. Sengaja biarkan dalam kejahilan. Kalau dia belajar dah depan ustaz, ustaz tegur, salah tu, kena macam ni, dia buat salah lagi, salah. Berbagai ustaz dah tegur, tapi dia tetap keras lidahnya, keras mulut, tak boleh nak betulkan juga. Sekadar tu je dia boleh buat. Sekadar tu maknanya tetap salah, tapi dia tak boleh nak betulkan walaupun jumpa guru. Maka itu dimaafkan, tak sengajalah. Itu dimaafkan, ya. Okey. Oh, ada format tak untuk ingatkan huruf-huruf ini? Dia ada istilah lah. Format ni kita boleh buat, terpulang pada orang masing-masing lah. Dia nak buat format lagu ke ataupun apa je. Tapi ada akhin kha'ahu dalam apa ni, huruf izhar nanti saya sebut tadi. Ni orang yang tanya ni, orang yang belajar tajwid ni, saya tahu kan, orang yang pandai ni. Tak apa. Terima kasih soalan ni. Okey. Antara 6 ni dibuat formula oleh ulama tajwid tentang huruf izhar. Saya sebut tadi, huruf izhar exactly 6 huruf ni, 6 huruf kerengkung adalah huruf izhar. Izhar. Dia membuat akhin, akhin, kha'ahu, akhin, kha'ahu. Ni istilah tajwid, dia buat formula macam tu. Akhin, kha'ahu. Mungkin formula bagai-bagai lah, saya pun tak mahir juga. Kalau orang nak buat formula ni boleh dibuat lagu ke, formula sebutan-sebutan digabungkan dengan bahasa Melayu dan sebagainya. Yang penting boleh ingat apa huruf halqum, apa huruf kerengkung, apa huruf izhar. Itu akhin, kha'u, hamzah, ghain, ha, kha, ain, ha. Simple, ya. Ada 6 itu. 6. Okey. Ada lagi soalan? Ustaz, adakah makhraj ini berbeza bergantung pada logat atau slang seseorang? Contoh, orang dari negara lain bunyinya lain. Okey, makhraj, apa slang dia, Afrika ke, dia Jawa ke, dia Kedah ke, Kelantan ke, apa slang pun tetap kena ikut kaedah Arab. Sebab kita nak baca ni huruf Arab. Huruf Arab. Huruf Arab yang di apa ni orang kata, taufiqi daripada Rasulullah SAW. Maksudnya dipetunjukkan oleh Rasulullah SAW.
yang dipertunjukkan oleh orang Arab lah. Arab yang asal yang jadi panduan kita adalah Al-Quran dan Nabi SAW, ya. Al-Quran tu huruf Arab yang paling tepat dan bahasa baginda Nabi SAW. Di zaman Nabi ada telo-telo, logat-logat, slang-slang. Tapi Arab juga, slang bangsa ni, Bani Asad, bangsa Quraisy, bangsa lain. Terkadang Allah dalam Al-Quran Allah menggunakan slang slang apa kata? Slang bangsa masing-masing. Arab juga macam kita Melayu, tapi Melayu Kedah, Melayu Kelantan, Melayu Selangor, Melayu Johor, adalah sebutan dia, ada yang beza 1-2 huruf. Begitu juga dalam bahasa Arab, di zaman Nabi ada slang-slangnya, yang mana kadang-kadang Nabi izinkan boleh baca Al-Quran dengan logat kawan ni, logat ni. Antara slang Quraisy, yang Allah letak dalam Al-Quran, iaitu Mekah, kita sebut apa? Mekah lah kan, negeri Mekah, Mekah Mukarramah. Tapi dalam Quran surah Ali Imran Allah sebut Bakkah dengan huruf ba. Bakkah. Bibakkatan mubarakah. Bibakkatan mubarakah. Sebut dengan ba, Bakkah. Tapi kita cakap-cakap biasa hari ni Mekah huruf M, huruf mim. Quran salah ke? Tak. Allah mengambil slang orang Quraisy, sebut Bakkah. Kan? Jadi ada lagi slang-slang lain yang dibenarkan dalam sebutan huruf Arab, sehingga berpecah menjadi bacaan-bacaan qiraat. Tu detail punya ceritalah kan, bacaan qiraat. Macam bacaan qiraat dibenarkan telo ni sebagainya. Seperti contoh perkataan sirat. Ihdinas siratal mustaqim. Sirat ni ada beberapa slang ataupun lurah. Ada bahasa yang sebut dengan sad. Ihdinas sirata. Sad, sirat, ialah itu yang kita baca dalam Quran. Ada juga qiraat yang baca dengan sin. Ihdinas siratal. Ada juga qiraat yang baca dengan ismam, hampir-hampir bunyi zai. Ihdinas siratal. Itu telo-telo. Di zaman Nabi dulu ada orang baca zira, ada baca sira, ada baca sira. Maka Nabi izinkan ketiga-tiganya dibacakan. Cuma ketiga-tiga tu kita punya ulama bacaan hafsin ambil satu je, baca dengan sad je. Jangan baca sin, jangan baca zi. Bukan salah, tapi kaedah kita ambil satu je. Itulah hal qiraat berkaitan dengan qiraat dan sebagainya, ya. Okey. Tapi tak boleh kita kata, oh saya orang Kedah Ustaz, orang Kedah ni huruf ra sebut ghain. Kan? Mai ramai, kan? Ramai jadi ramai, rumah jadi rumah. Huruf ghain. Baca Quran pun nak Ar-Rahmanir Rahim. Tak boleh lah. Itu salah lah, sebab kita nak baca Arab, kena ikut Arab lah, jangan ikut Kedah. Kan? Contohnya. Okey. Yang keempat, ada beza ke sebutan huruf hamzah dan alif? Hamzah. Okey. Kita sebut Melayu memanglah ni alif. Ada tiang, ada ni kita sebut ni alif. Alif baris atas, alif baris depan, alif baris bawah. Tu Melayu kita cakap. Tapi istilah sebenar dalam bacaan Quran dia sebut ni huruf hamzah. Dia tak sebut huruf alif. Alif ni yang tidak ada ni, tidak ada baris, dia tak menerima baris. Alif. Contoh alif mat. Mana ada kita tulis contoh. Tu di kat bawah ni. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbil alamin. Al-alamin. Ni alif ni. Yang awal ni dia sebut hamzah, sebab boleh menerima baris walaupun hamzah wasal. Ni alif ni huruf mat. Alamin tak ada baris, dia tak ada baris. Okey. Dia sebut sebutan ikut kaedah ni lah hamzah tu kan, baris atas baris bawah. Dan macam mana nak bezakan? Kita dah jawab tadi. Kenapa qaf disebut ga oleh orang Yaman? Itu asal usul Arab. Huruf ga
qaf jadi ga. Salah satu pada asal usul sebutan Arab, huruf Arab ya. Telo Arab ya, telo kita sebut. Okey. Dia bukan orang Yaman je, orang Saudi pun qaf jadi ga juga. Kebanyakan orang Saudi pun sama. Saudi, Oman, apa lagi ya? Lebih kurang Emirates saya tak pastilah, tapi rasanya sama. Huruf qaf dia jadi ga. Orang Mesir lain pula. Huruf jim jadi ga. Huruf qaf jadi hamzah. Macam qala dia sebut ala, al. Al. Antara al kan. Apa ni? Al-tali apa dia sebut, kau cakap apa, kau kata apa. Itu telo-telo logat lah. Kadang-kadang telo yang ada sekarang tak diterima untuk praktik dalam lafaz huruf Al-Quran. Kadang-kadang diterima, ada yang diterima, ada yang tak diterima. Itu kaedah kita sebut kemudian nanti. Wallahu alam. Sekadar itu kita hari ini saya rasa madai kita hari ini berkaitan dengan lebih pada makhraj halak kerengkuh 6 huruf, iaitu juga berkaitan dengan huruf izhar, iaitu makhraj-makhraj tuan-tuan boleh simak nama-nama makhraj huruf. InsyaAllah pada minggu hadapan kita akan terus lagi cabang-cabang huruf yang ada pada lidah, yang lahir daripada lidah. Wallahu ta'ala a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Minggu depan esok kita ada kelab bersama dengan Habib Najmuddin Al-Khalid, iaitu pengajian sirah ya. Jam yang sama pukul 3 petang di Facebook Habib Najmuddin Osman Al-Khalid. Dan minggu depan seperti jadual biasalah, Habib Najmuddin hari Isnin dan Selasa, saya pada Rabu dan Khamis, dan Jumaat Habib Najmuddin lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.